Today we will continue subtopic. This one adalah subtopik dalam chapter 1. Okay. So apa benda yang penting dekat dalam parabola ni? Nama pun parabola, maknanya separa bola. Alright. So apa yang penting dekat dalam ni yang you all kena tahu is about the focus. Okay, this one focus, titik focus, directric, axis of symmetry ni okay je, tak ada masalah, vertex. And one thing is about the distance. The distance, dia tak tulis, dia just distance kat sini. So maknanya ada 4 benda lah. A is a distance, F is a focus, V is a vertex, and also the last one, A, F, V, directric line. Directric is a line. Okay, kita tengok. Okay, so dia ada 4 bentuk. Okay, dia ada 4 bentuk equations of parabola. So you perhatikan equation yang pertama. So maknanya kan dia akan ada 4 bentuk. Saya bagi dalam 4 kuadran sini. Untuk yang pertama, bentuk graf tu adalah bentuk dia macam ni, ke atas. Okay, bentuk yang kedua dia adalah ke bawah. Okay, bentuk yang ketiga dia adalah ke kanan, positif. Bentuk yang keempat dia adalah ke kiri. So maksud dia positif, negatif, positif, negatif. So dia ada 1, 2, 3 and 4 bentuk of equations of the parabola. Okay, for the first one, okay, this one is about the dekat apa ni yang atas, bawah. Okay, so tengok bentuk dia kat sini. Kita ada x minus h, this one form dia, bentuk dia x minus h square equal to 4a y minus k. Yang membezakan antara sini dengan sini, okay, equation ni dengan equation ni yang membezakan dia adalah dekat sini dia adalah negative 4a. Maksudnya kalau 4a, graf dia ke atas. Line tak berapa clear, sikit dia ada. Dia ni. Okay, so yang membezakan dia adalah this one is positive, maknanya dia bengkok ke atas, and this one is negative, dia ke bawah. Okay, itu satu. Yang kedua, titik fokus. Titik fokus dia, you tengok beza antara titik fokus ni. H, K plus A, ni H, K minus A. Yang ini directric dia Y equal to K minus A. This one is directric dia Y equal to K plus A. So, this one is negative 4A, K minus A, K plus A. This one Y minus K, K plus A, K minus A. Beza. Okay, so you all tengok dekat sini. This one dia ada titik F, titik vertex. Titik vertex ni, okay, kalau dia berada di bawah ni, ni ataupun di puncak. Okay, ni vertex. Okay, lepas tu antara vertex ni, dia ada, this one is vertex. Dia ada F, titik F. Okay, so dia ada F, so bawah vertex ataupun atas vertex maksudnya dia ada directric line. Okay, ni axis of symmetry, maksudnya axis of symmetry. Okay, so this one is directric line. Antara directric line ni dengan vertex, jarak dia adalah A. So kalau kat sini 1, 2 titik, so antara vertex dengan F pun sama 2.
Okey, kalau kat sini 5 antara directrix to vertex 5 point, 5 titik. So antara vertex ke focus pun 5 titik juga. Okey. Alright, so ini pattern dia ni samalah macam ni. You all punya axis of symmetry ke directrix. Okay, directrix ni line ni gunakan formula ni untuk dapat directrix. Kita ada vertex, kita ada focus. Okay, kat sini kita boleh tentukan A dan nanti. A ni apa? What is A? A is a jarak. Jarak antara ni. Directrix ke vertex, vertex ke focus. Okay. So kalau you perhatikan, you tengok saya kecilkan. Ya, yeah, okay. Okay. Okay, nampak tak? Nampak tak perbezaan? Uh, okay, maksud dia yang ini ada ni, okay, yang ni yang bawah dia. Okay, kan saya kata ni ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kan beza tu. So apa beza dia kalau you tengok saya buat comparison kat sini. Okay, balik nanti you all kena buat dalam satu kertas A4. Okay, satu kertas A4. So you bahagi 4. Okay, ni satu, graf dia 2, 3, 4. Okay, so you buatlah. Ni macam ni. So ni macam ni macam ni macam ni. So tulislah dia punya vertex, dia fokus apa, ni apa-apa. So you boleh nampak. Macam nota saya ni kan potong-potong kan. Okay. So you nampak ni. This one X minus H kuasa 2. So yang kat bawah ni Y minus K kuasa 2. Ni atas X minus H. Bawah Y tolak K. Nampak itu yang beza dia. Antara 1 dengan 2 ni sama. So yang membezakan antara 1 dengan 2, positif 4A dengan negatif 4A. So the third one and the fourth dia sama. 3 dengan 4 sama. Okay. Yang membezakan dia adalah 4A dengan negatif 4A. So Y minus K square. This one Y minus K square equal to 4A X minus H. This one equal to negative 4A X minus H. So yang ini F focus dia H plus AK. Okay, yang sini H minus AK. Yang sini H K plus A. Ni H K minus A. Ni. So we all kena tengok sendiri dia perbezaan. So yang sini directrix dia Y equal to K minus A. Ni directrix dia X equal to H minus A. Alright, ni X equal to H plus A. Kan beza tu, sini Y minus K, okay. K plus A, okay. So you tengok beza kan. Alright, sekejap dia kasih. Call. Alright, class sorry ada call. Okay, so tu beza dia. Tak apa, nanti you all boleh tengok beza dia. Ini sama je. Kalau you tengok ni, kalau you all tengok, ni titik F, ni vertex, ini axis of symmetry, dia tak buat lah. So ni directrix, nampak? Directrix dia ni menegak, selari dengan paksi Y. Yang ini, directrix dia melintang. Okay, selari dengan paksi X. Alright, okay, so formula ni you akan tengok. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, kita tengok apa yang soalan pertama nak. Alright, so soalan dia, okay. X kuasa 2
tambah 4x tolak 4y sama dengan kosong. Okay, so you perhatikan dekat sini, yang kuasa 2 adalah x. X ni yang kuasa 2. Jadi, kita ada 4 bentuk. You all tengok. Manakah bentuk yang sesuai dengan bentuk ni? So, kat sini x kuasa 2. So, kalau x kuasa 2, dia antara 1 dengan 2 lah. Dia tak dengan 3. 3 dengan 4 sebab yang 3 dengan 4 ni yang y kuasa 2, ni y kuasa 2. Yang satu dengan 2 ni x kuasa 2, ni x kuasa 2. Sebab kat sini nampak x minus h kuasa 2. Ni x minus h kuasa 2. Okay? So dekat sini x kuasa 2 tambah 4x tolak 4y. Alright, so x kuasa 2. So dia antara 1 dengan 2. Okay, nanti kita tengok macam mana kita nak tentukan. Okay, so bila dapat pattern macam ni, so kumpulkan x dengan x, y dengan y. So x kuasa 2 tambah 4x. Okay, 4x sama dengan negatif 4y ni yang tak berkaitan, kita pindahkan sebelah kanan. So jadi 4y. Okay, so bila you all dah buat macam ni, so you kena completing square. Completing yang kita dah belajar last week. Okay, so maksudnya x square tambah 4x, okay, tambah 4 bahagi 2 kuasa 2 sama dengan 4y tambah 4 per 2 kuasa 2. So mana datang 4 per 2 kuasa 2 ni? 4 per 2 ni yang macam formula hari tu lah yang saya kata x square plus ax plus a over 2. Okay, so completing square kan. So sini a, sini a. Kalau kat sini negatif a, kat sini negatif. So sini is a positive 4, kita ambil 4 kat sini. So mudahkan x square plus 4x plus 4 bagi 2, 2. 2 kuasa 2, 4. Sama dengan 4y tambah 4 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. 4. Okay, so bila you dapat bentuk macam ni, you all kenakan namanya pun completing the square. So you all kena factorizekan. So dia akan jadi kat sini x tolak 2 kuasa 2. Okay, bila you factorizekan dia, akan dapat x tolak 2 kuasa 2. Sorry, x tolak ni tambah. X tambah 2 kuasa 2. Okay, sama dengan this one 4. You keluarkan 4, y tambah 1. Sebab you faktorkan. Kat sini ada 4. Okay, so you keluarkan 4. Alright, so daripada sini, you tengok pattern dia. Sekarang ni, you tengok. Sini nombor 4 ni adalah nilai dia apa? Positif. Kalau kita tak tulis, nilai dia positif. Okay, so supaya you tengok dekat sini. Antara 1 dengan 2 ni. Okey, sekarang yang macam saya kata tadi, yang membezakan dia adalah antara 4A dengan negatif 4A, betul? So, mana satu yang you all nak ambil? 1 ke 2? Untuk soalan, untuk saya kata nak ambil 1 ke 2? Guys, 1. Sebab kat sini nilai dia positif, betul? Okey, so bila kita tengok kat sini, oh positif. Saya kecilkan sikit. Okay, saya kecilkan. So kat sini dia positif. Jadi you all kena samakanlah positif dengan positif. Maksud dia, okay. Ni saya samakan Dia, kalau kita ambil yang satu punya equation, dia adalah x minus h kuasa 2 sama dengan 4a y minus k. Ni dia yang satu. Okay. So sekarang ni you kena cari nilai h, you kena cari nilai h, nilai k, nilai a. So samakanlah sekarang ni you punya h ni kat sini negatif, negatif h. So samakanlah dengan 2. So negatif h sama dengan 2. H sama dengan pindah kat sini jadi negatif 2. So dekat sini you punya k, k adalah 1. Negatif k sama dengan 1. K adalah negatif 1. Bila you pindah negatif, pindah sini dia jadi K equal to negatif 1. So, you punya A sekarang ni you ada 4A. So, 4A samakan dengan 4 kat sini. 4. So, you punya A sama dengan 4 bahagi 4 sama dengan 1. Okay, so you dah ada nilai HK1. Okay, jadi you kena tulislah vertex. Vertex titik dia adalah H dan K. So, H dan K is a negatif 2, negatif 1, okay, H dan K. Vertex, lepas vertex kita ada fokus. Titik fokus, apa titik fokus punya formula? Kita tengok kat sini, ni titik fokus. H, K plus A. Okay, H, K plus A sama dengan H kita kekal dekat sini negatif 2. So negatif 2 yang berubah dekat K kita. K plus A.
K kita berapa? Negative 1. Negative 1. A kita berapa? 1 kat sini. So negative 1 tambah 1. So jadi berapa? Negatif 2, kosong. Maknanya titik fokus kita berada pada negatif 2, kosong. Titik vertex kita berada pada negatif 2, negatif 1. So apa lagi kita perlukan? VFG, directrix. Directrix, apa formula directrix? Ni F kita. Directrix kita Y sama dengan K minus A. Y sama dengan K minus A. So sama dengan K kita berapa? K kita is negatif ni. K is negatif 1. Negatif 1. A tolak, A kita berapa? A kita 1 tolak 1. So sama dengan negatif 2. Okay, so you dah ada ni. Dah ada semua maklumat ni. You all kena sketch graph. Okay, kita nak sketch graph. Okay, ya Allah. Okay, sekarang ni kita nak cari, ni katakan ni kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, sini negatif 1, negatif 2. Okay. Alright, so sekarang kita ada HK. HK negatif 2, negatif 1. X negatif 2, Y negatif 1. So kat sini. Okay. So dekat sini, so negatif 2, negatif 1. So tarik je lah bentuk dia. Alamak. Tarik lah. Tarikkan. Kenapa dia bentuk melengkung? Sebab dia X kuasa 2. Sebab dia kuadratik. So tarik je, tak ada masalah. Okay. So sekarang, you tengok, titik vertex dia adalah negatif 2, negatif 1. Ini vertex dia, negatif 2, negatif 1. Ini V, negatif 2, negatif 1. F dia fokus. Negatif 2, kosong. X negatif 2. Kejap. Negatif 2, kosong. Okay. Fokus akan ada dekat atas. Salah. Saya punya ni salah. Negatif 2, negatif 1, X negatif 2, Y negatif 1. Oh, betul. So dia punya ni negatif 2, kosong. So ada dekat Subhanallah, betul lah. Yang paling saya negatif 1 kat bawah guys. Sorry. Balik sebagai ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Okay, X negatif 2, negatif 1 kat bawah ni. Okay, ni negatif 2, negatif 1. Okay, so you all tarik negatif 2, X negatif 1, Y negatif 1. Okay, so this one yang punya vertex. Negatif 2, negatif 1. So you punya fokus berada pada negatif 2, kosong. Dekat sini lah negatif 2, kosong ni. So, you akan ada ni di fokus negatif 2, kosong. Okay. So you punya directrix dekat negatif 2. Negatif 2 kat sini. Nampak? Okay, so maknanya you all tengok jarak dekat sini negatif 1, negatif 2. Ni jarak dia sama. A dia sama dengan 2 kan? You tengok A dia berapa tadi? Oh sorry, A2 1, salah. A dia sama dengan 1. Ni negatif 1, ni 1. Antara vertex ke fokus 1 je. Negatif 1 ke 1 dia punya ni jarak dia 1. Okay? So ini graf dia. So kita ada directrix, kita ada vertex, kita ada fokus dekat sini. Okay? Alright, so ni solution dia. Ada apa-apa soalan guys? Ada apa-apa soalan nak tanya?
Tak ada. Faham ke ni? Kelas, faham ke? Faham ke ni? Faham, sir. Boleh? Boleh. Faham. Alright. Boleh. Soalan ni. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Pergi pada next question. Mana. Okay, this one. Okay. Next question. Okay, determine the vertex, focus and directory of the parabola. Okay, so kita pun cara tulis dia punya equation. Y square minus 2y equal to 8x minus 25. So you tengok pattern ni, apa beza dengan soalan yang tadi? Dia sama ada nombor 3 atau 4. Sebab apa? Macam mana boleh tentukan 3 atau 4? Sebab dia y square. Y square. Okay, ni y square nampak? Y square. Yang kalau yang pertama tadi, dia x square kan? So x square ni 1 atau 2 graf dia. Okay. Alright, so yang ni lah yang atas ni 1 atau 2. So nampak ni sebab y square. That's why kalau you all focus, you all dapat tahu jawapan dia. Sebab dia y square. So y square dia lebih pada kanan atau kiri graf tu. Nampak graf dia kanan atau kiri. Alright, maknanya 3 ataupun 4. So kita kumpulkan lah yang y square tolak 2y. Oh, dia dah siap kumpulkan dekat sini guys. Okay, so dia dah siap soalan ni untuk kumpulkan. Y square dia dah pindah sebelah kiri kanan. Okay. So bila dia dah siap kumpulkan, you all buat apa je? You all kena selesaikan lah dia punya completing square tu. Alright. So y square minus 2y plus negative 2 over 2 kuasa 2 equal to 8x tolak 25, okay, plus negative 2 over 2 square. Ingat, this one is completing square. Kalau kat sini you wujudkan benda Allah ni, kat kanan pun you kena ada. Kalau kiri ada, kanan pun ada. Macam mana dapat negative 2 kat sini? Based on this one. This one is negative 2. Right, so this one negative 2 bahagi 2. Ni maknanya daripada mana 2? Memang formula dia. So y square tolak 2y tambah negative 2 bahagi 2 is negative 1. Negative 1 kuasa 2 is 1. Tambah 1 sama dengan 8x tolak 25. This one tambah 1. Okay. So yang kat sini you all boleh faktorkan, dia akan jadi y tolak 1 kuasa 2 sama dengan dekat sini, you nampak dekat sini you ada 8 kat sini. Kalau macam tu kita selesai dulu so dekat saya selesaikan dulu. So y kuasa 2 tolak 2y tambah 1 sama dengan 8x tolak 25 tambah 1 tolak 24. So kat sini you factorize y square tolak 1 kuasa 2 sama dengan, okay, this one 8 dengan 24. So you all boleh keluarkan 8 kan, factorize 8 ni kali x tolak 3. Maksud dia you factorize kan, kalau 8 kali x dapat 8x, 8 kali negatif 3 dapat negatif 24. Okay, so kalau you tengok pattern ni, you rasa-rasa daripada sini dia nombor 3 ke nombor 4? 3. Kenapa dia nombor 3? Sebab 8 tu positif. Yes, pandai. So 8 ni positif. So you kena ambil yang berkaitan dengan nombor 3 yang ini. Pandai pun kan, senang aja. Okay, so you ambil nombor 3. So dia dah tulis kat sini lah. So maksud dia bentuk dia macam ni, y minus k square equal to 4a x minus h. Ini yang you akan buat perbandingan. Kita akan bandingkan yang apa tu sebenarnya? Kita akan bandingkan yang you buat ni dengan dia punya form ni. So sekarang kita nak negatif k dengan ni, negatif 1. So negatif k sama dengan negatif 1. So k sama dengan, this one negatif 1 bahagi negatif jadi positif 1. So h, ada negatif h sama dengan negatif 3. So h sama dengan 3. Okay, h sama dengan 3. Kenapa? Negatif 3 bahagi negatif ni bawah ni multiply. So bila sini jadi division. Okay, divide. So kita nak a. So sekarang ni you ada 4a sama dengan 8
So A sama dengan 8 bahagi 4, A sama dengan 2. Maksud dia A ni jarak antara directrix ke vertex 2 point, 2 titik. So vertex ke fokus mesti 2 titik. Okay, so kita tengok. So kita ada vertex is HK. Okay, so sama dengan H kita is 3, K kita 1. Okay, so kita nak fokus. So macam mana formula fokus? Yang ini FH tambah A, K. H tambah A, K. So H tambah A, H adalah 3, tambah A adalah 2. 3 tambah 2, ini bracket. K dia kekal, K dia 1. Okay. So dia jadi apa? 3 tambah 2, 5,1. Okay, ni titik fokus. Directrix line pula, you tengok formula dia. X equal to H minus A. X equal to H minus A. So sama dengan H kita berapa? H kita 3. 3, A kita berapa? A kita 2, tolak 2 sama dengan 1. So vertex 3/1, fokus 5/1, directrix dia dekat line 1. So kita lukis graf kita. Okay, rasa kat sini 3/1. 3/1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, vertex pada titik 3, 1. X3, Y1. Okey, ni vertex. Okey, so bentuk dia macam mana? Bentuk dia ke atas ke bawah ke kanan ke kiri ni? Mana satu? 1, 2, 3, 4. 3. So, buat je lah lain macam ni. Tu dia. Okay, this one is titik vertex. Vertex dia adalah 3, 1. Okay, so titik fokus dia berada pada 5. 5, 1 dekat sini. Okay, so betul lah dekat sini F, fokus. So 5, 1. Jarak dia 2 dekat sini. 4 dengan 5. Dia setiap 3, 4 dengan 5. So jarak dia kat sini 2. A dia sama dengan 2. A memang 2 kan tadi. So antara vertex dengan directrix. Directrix dia 1. D dia 1. 1 dekat sini lah. So maksud dia garisan putus-putus. Buat garisan putus-putus, tandakan sebagai D is directrix. So antara 1 directrix dengan titik vertex dia mesti 2 point. 2, 3. So nampak ni sama. 2, A sama dengan 2. So kita ada directrix. Kita dah ada titik vertex. Kita dah ada titik fokus. So kita dah ada A. So jawapan you jawapan dia. So ada apa soalan guys? Apa soalan? Ada sir. Faham ke ni? Faham ke ni? Ya, Faham. Alhamdulillah. Okay, so alright, so kalau ikutkan kita dah habis dah topik 1. Okay, tapi kita tengok latihan sikit ya. Kita saya tak buat habis lah, tapi kita tengok. Okay, contoh ya, you all tengok contoh. Kita tengok example nombor 2 ni. Okay, example nombor 2 ni, kita tengok yang ni. Soalan dia negatif 4y tambah x kuasa 2 tambah 8x tambah 8 sama dengan 0. Okey, kalau lagi perhatikan dekat soalan ni, dia nombor 1, 2, dia mana 1, 2 atau 3, 4? 1, 2. 1, 2. Sebab apa 1, 2? X dia kuasa 2. Yes, good. Jadi kita kumpulkan dia x kuasa 2 tambah 8x. So yang tak berkaitan ni negatif 4y dengan 8 ni pindahkan ke sebelah kanan. So 4y tolak 8. Okey.
Jadi kita pun completing square. Kita pun buat x kuasa 2 tambah 8x tambah 8 bagi 2 kuasa 2 sama dengan 4y minus x plus x over 2 square. Apa yang you tambah dekat kiri, kena tambah dekat kanan. Dan you solve. X square plus x 8 bagi 2, 4. 4 kali 2, 16. Tambah 16 sama dengan 4y tambah 8 tambah 16. Okay. So x square tambah 8x tambah 16 equal to 4y tolak 8 tambah 16 tambah 8. Alright, so tambah 8. Okay, so daripada sini, you all kena factorize kan dia. So, x tambah 4. Nanti you all buat sendiri factorize ni, you dah belajar kan kat sekolah. You dapatkan ni. Kalau you kembangkan balik, you akan dapat ni. Sama dengan sekarang ni, sini ada 4, sini ada 8. So, you keluarkan 4. 4, y tambah 2. Okay, you agak-agak, tadi kita dah pilih. Kita kata dia 1 atau 2, bukan 3 dengan 4 sebab dia x kuasa 2. Sekarang ni antara 1 dengan 2, yang mana kita nak guna 1 ke 2? 1. Kenapa 1? Positif. Positif 4 kat sini kan. So you tahulah graf dia akan naik ke atas. Tapi you kena kira lah apa dia punya H, apa dia punya K, apa dia punya A. Alright, so nanti you boleh balik buat. You buat kat rumah Okay, so kita tengok lagi. Apa soalan yang ni? Sir, Ya saya. kalau masa awal-awal tu, kita tak pindahkan tambah 8 dekat tempat Y boleh tak? Dia kena sebab kita nak buat completing the square, kita pindahkan siap-siap. Sebabkan kat sini kita nak kumpulkan semua, maknanya kita nak adakan dia dalam bentuk ni. X kuasa 2 tambah 8x tambah 16 ni. Oh. Sebabkan nanti kalau tu dia dah nanti you all dah confused. Bila kita 8 ada dekat sini, katakan 8 you all tak pindahkan kan. So nanti you akan tolak 16 ni nanti you akan tolak tiba-tiba contoh X kuasa 2 tambah 8x tambah 16. Tiba ada 8 kat tambah 8 dah, you pun selesaikan kat sini. So you all confused. So you all siap-siapkan. Maknanya sebelah kiri ni sama ada X kuasa 2, X ataupun Y. Okay? Okay, thank you sir. Alright, thank you. So kita tengok. Sir, Ya saya. kalau dekat graf tu kan, yang melengkung tu tak kisah kalau saya ingat ke apa. Janganlah saya ingat. Macam saya ni memang sebab saya pakai tablet kan. So memang tak ni. You all, dia okay, yang penting titik vertex tu. Contoh macam ni kan, dia titik vertex. Okay. So you all pandai-pandai lah draw, yang penting ada curve macam tu ke kan, yang penting ada curve lah. Sebab kita tak cari titik, kita tak cari kalau biasa kan, okay kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, kita cari titik ni kan baru kita draw macam ni kan, nampak kemas lah. Tapi untuk yang ini graph dia just sketch. Dia sketch, soalan pun dia kata sketch the graph. Sketch maksud dia you draw, bukan you lukis betul-betul lah, maknanya drawing just mana satu sketch the parabola. So dia sketch. Dia ada sketch. Okay. Alright. So kita tengok mana soalan yang okay, kalau you tengok kat sini ni y kuasa 2. So y kuasa 2. Okay, kalau you tengok daripada pattern ni kan, nombor 4 ni. Okay guys, saya tanya you all. You tengok, okay saya tahu you y kuasa 2 tolak 8x tambah 2y sama dengan 9. 9 sama dengan 0. Okey, siapa boleh bagi tahu saya dia ni 1, 2, 3, 1 atau 2 atau 3 atau 4? You rasa? 4. Kenapa 4? Negatif 8x. Tapi negatif kalau ikut pattern dia 1, 2, 3, 4. Yang mana satu? 1 atau 2, 3 atau 4 yang mana? Penting bukan 1 atau 2 sebab dia y. Okay, Y. Okay, betul. So itu kita dah tentukan lah, dia bukan 1, 2, right? So the second one, dia ni 3 atau 4?
Saya tak susun lagi ni. 3 or 4? 3. Sebab apa 3? Sebab kalau pindahkan X tu dekat sana nanti jadi positif. Yes, correct. A plus. Apalah A plus. Betul lah kan? Y square tambah 2Y sama dengan 8X tambah 9. Kat sini je you all dah nampak tahu. Oh, dia Y kuasa 2, 3 or 4. Oh, kat sini nampak pattern dia. Walaupun you tak buat lagi completing square, kat sini you dah nampak pattern dia positif. So maksudnya dia nombor 3. Maksudnya graph tu dia akan jadi macam ni. Faham? Faham tak? Faham. Okay, so nampak ni you dah terror. Okay, kita tengok kita tengok. Mana. Okay, tengok try nombor 10. Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 12X tolak 35 sama dengan kosong. Okay, bagi tahu saya. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 4 sir. 4. Kenapa 4? Okay, kita tengok, kita susun. Y kuasa 2. Okay, tolak 2Y. Alright, so kat sini kita pindah sini kan. Negatif 12X tambah 35. So dekat sini kita dah nampak dia negatif. So possible dia akan jadi graf dia nombor 4. Sini. Faham? Nampak kan? Kan senang tu. So you all balik. Saya balik rumah lah, memang you kat rumah kan. Sebab saya biasa kalau ajar dekat kelas. Nanti balik tolong buat. Macam tu lah. Macam you all dah dekat rumah, okey dah tu. Okey, ada apa-apa soalan tak guys? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Iya ada. Ya ada. Okey, sebenarnya kita dah habis dah ni. Untuk chapter 1 kita dah habis. Tapi macam pagi tadi ada ada satu kelas tu yang saya ajar 9, 8, 10 tadi. Dia ada 25 orang, rupanya seorang tu dah pindah, dah tarik diri. So sebab saya tunggu-tunggu juga attendance, dia dah tarik diri. Dan seorang lagi tak masuk, lambat masuk sebab line. So macam you all, alhamdulillah. So kalau ada apa-apa isu, you all kena WhatsApp bagi tahu supaya kita orang tahu you all dah pindah ke ataupun you all dah tak dapat line ke apa-apa. Jadi senang sebab saya akan buat laporan. Saya akan buat laporan, contohnya laporan saya tunjuk dengan you all Alright, so okay, ini laporan yang saya akan buat setiap hari bila habis kelas. Contoh ni kelas dengan you all lah, Mat 133, Pre-Calculus, ASS1101I, 2 November 2020, 2 November is Monday. 23 students, kalau ada absent saya kena beritahu berapa orang yang absent, berapa orang nama dia siapa. Okay, so saya kena buatkan attendance, okay, beginning of the class, maknanya before class start, before class begin, okay, then link of the Google Meet, saya bagi tadi, alright. So that's why kenapa saya kata, okay, please turn on you all punya microphone and also you all punya camera. Okay, this one semua bahan bukti lah yang menunjukkan you all attend the class. Okay, and then materials, okay. Alright, so this one ni yang saya akan ambil, ni 2 November saya dah siap-siap tadi, you all dah siap, 23 orang. So attendance Mat 133, Monday 2 November, 10 AM, PM. Ni end of class gunakan Google Form. Nanti macam saya forward dengan you all tu kan Google Form. Saya nak tengok tally tak kehadiran you all tu dengan yang ini. So macam ni 23 orang datang. So InsyaAllah lah untuk the next maknanya Google Form the end of the class you all akan full. So attendance maklumat ni semua saya akan forward dekat bahagian hal ehwal akademik. Diorang nak buat record, nak tengok siapa pelajar yang tak datang, apa alasan dia tak datang dan sebagainya. Okay, so make sure lah you all lambat ke tak lambat ke, kalau lambat you bagi tahulah kenapa. Macam tadi ada seorang tu dia lambat sebab internet connection, dia problems. Kalau tak ada apa-apa, you all masuk kelas macam ni hari ni. So, kita dah habis pun untuk the topik, untuk subtopik ni. So, untuk the next class besok, saya dah boleh masuk untuk chapter 2. Chapter 2 is a function. Right? So, malam nanti saya akan bagi you all nota-nota untuk chapter 2. Jadi, you all dah boleh start buat. Macam ni you buat latihan. Okay, you buat. Okay.
So you all buat latihan, tak faham you boleh tanya. Buatlah banyak latihan ni. Okay, ada 10 dekat untuk soalan parabola ni, ada 10, ada bukan 10, ada lebih daripada 10 actually. Kan ada 14 kat sini. Okay, so you all boleh tengok. So buat macam completing the square tu you kena buat lah. Okay, tak boleh mengharapkan saya sahaja you all kena buat. Kalau tak faham boleh tanya saya ataupun you boleh tanya kawan-kawan you all. Okay, boleh kelas? Boleh kelas? Boleh, sir. Alright, so Boleh, sir. okay, good. So kalau tak ada apa-apa, kelas kita sampai dekat sini je. Tak ada apa soalan, nanti boleh kalau ada apa saya boleh tanya saya. So kita akhiri kelas kita dengan surah Wal-As. Okay, kelas. Pergi breakfast. Okay, enjoy. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir. Wassalam, sir. Alright, thank you. Okay. Okay, bye. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. bye. Thank you too. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Alright guys, thank you. Thank you, sir. Bye. Alright, bye Mini, Atia. Baik, sir. Okay, Arif. Thank you, sir. Okay, Arif, thank you. Okay, Syahid.